pada Jumaat lepas, Jemaah Menteri telah pun bersetuju dengan pindaan terhadap pindaan Perlembagaan Persekutuan, yang mana ianya telah pun memberikan kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang kepada anak-anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang kahwin dengan pasangan warga negara Malaysia. Jadi syabas dan tahniah saya rakamkan buat semua pejuang-pejuang dan juga aktivis NGO dan juga Family Frontiers yang sejak sekian lama perjuangkan untuk hak kaum ibu ini, bagi mereka mendapat hak yang seadilnya sebagaimana hak yang diperolehi oleh kaum bapa. Dan saya juga telah berpeluang membawa dan juga berjumpa dengan mereka ini, dan juga sewaktu saya berada sebagai timbalan menteri di JPM, saya bawakan berjumpa dengan Menteri Datuk Seri, mantan Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, yang mana beliau juga telah pun melahirkan komitmen dan kerja-kerja awalan telah pun dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Begitu juga dengan kajian juga telah dibuat, komunikasi dengan pihak istana juga telah dibuat. Maka kerajaan hari ini hanya buat keputusan saja. Maksudnya apa? Kerja semua kita dah buat. Jadi tak kesenang memang kerajaan hari ini buat keputusan saja. Sebab itulah saya juga merupakan salah seorang petition yang telah pun menandatangani inisiatif yang telah dibuat oleh Family Frontiers ini, antara lebih 50,000 rakyat Malaysia yang inginkan sokongan untuk hak sama rata kepada wanita Malaysia. Jadi saya harap perkara ini dibincangkan dengan sebaiknya, dan ramai juga menteri yang terlibat sebelum ini, sebagaimana Ketua Pembangkang kami Larut mantan Menteri Luar Indra Mahkota Sembrong pun sama terlibat. Apatah lagi menteri saya dulu, Datuk Dr. Seri Wan Junaidi. Dan pada prinsipnya yang dipertua, kita mempunyai pendirian yang sama tentang soal hak kewarganegaraan ini. Tidak boleh ada diskriminasi. Perlembagaan perlu dipindah, undang-undang berkaitan perlu diperbaiki, peraturan-peraturan tertentu perlu kita murnikan. Kalau tidak setuju, manakah mungkin perkara ini kami masukkan di dalam manifesto Perikatan Nasional. Dan pada masa yang sama, saya ingin menarik perhatian untuk 3 perkara penting yang mana harus diberikan perhatian pada kerajaan pada hari ini. Dan soal berbangkit yang kita khawatiri akan berlaku memandangkan putusan rayuan kes mahkamah yang dibawa oleh Family Frontiers ini di Mahkamah Persekutuan akan didengari tidak lama lagi. Jadi sebaiknya dan lebih molek sekiranya dapat pihak kerajaan tunggu keputusan mahkamah pada keputusan yang akan datang untuk mengetahui apakah limitasi yang akan kita hadapi. Begitu juga bagi melibatkan perkenan Majlis Raja-Raja. Jadi ini adalah untuk mengelakkan berlakunya konflik undang-undang. Dan yang keduanya berkenaan dengan 2 kewarganegaraan. Undang-undang di Malaysia menetapkan hanya satu saja warga negara untuk warga negara Malaysia. Mereka yang didapati ada 2 kewarganegaraan boleh dilucutkan warga negara Malaysia mereka. Saya ingin bertanya, apakah langkah serta mekanisme kerajaan untuk pastikan undang-undang sedia ada akan menjadi lengkap bersama undang-undang yang dipindah? Contohnya anak Rahmah. Ali lahir di UK, maka Ali akan mendapat warga negara UK. Dan yang keduanya, sekiranya undang-undang ini telah dipindah, maka Ali juga akan mendapat warga negara Malaysia. Jadi adakah kerajaan akan membuat pindaan dan juga peruntukan untuk memastikan Ali mesti buat keputusan apabila dah capai saja umur 18 tahun, maka dia boleh memilih sama ada dia ingin warga negara Malaysia ataupun warga negara UK. Jadi oleh yang demikian, kalau kita tak tengok ini, kita khawatiri akan ada lebih daripada 20,000 anak Malaysia ini yang mempunyai 2 kewarganegaraan. Dan yang seterusnya, akan berlakunya pelbagai masalah yang boleh timbul ataupun dijangka sekiranya kerajaan tidak memberikan perhatian secara tuntas tentang perkara ini. Sebab itulah saya ingin tahu dan kerajaan perlu nyatakan apakah pelan kerajaan dalam kemasukan jumlah warga negara yang bakal meningkat ini, dari soal bantuan, dari soal sosial, dari soal pendidikan, dari soal peluang ekonomi dan juga warisan dan sebagainya.